أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Baik. Surah apa? 136. 9. 9 pula. 136 36 kan? Ha. 39 tu baca sendiri tu rasa tu. Rajin tak? 136. Mana? Bawah sekali ke? Ke atas lagi? Atas sekali baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masih lagi menyambung tentang pelbagai kisah orang mati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Biasanya ayat ni boleh jumpa dah ni. Tak buka gitu. Tak buka gitu. Ziarah tu. Betul tu. Ziarah alam barzakh 136. 136 boleh Baik. Fussilat ayat 30. Biasanya kita baca ayat ini apabila nak menerangkan jalan yang lurus dan sebagainya. Kita tengok maksud dia. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah. Innal ladzina qalu, orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Thumma istaqamu, kemudian kami meneguhkan istiqamah, kami meneguhkan pendirian. Tatanazzalu alaihimul malaikah, nescaya para malaikat akan turun. Tatanazzalu, turun para malaikat ke atas mereka dan berkata alla takhafu, dan menyatakan janganlah kamu takut, wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih, wa abshiru, dan bergembiralah kamu, bil jannah, dengan syurga, allati kuntum tu'adun, sehinggalah pada hari yang dijanjikan. Baik. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Baik. Apabila kita menyatakan Tuhan kita Allah dan kita meneguhkan pendirian kita, maka malaikat pun turun membantu kita, menyatakan peneguhan, membantu kita meneguhkan lagi diri kita, akidah dan pendirian kita. Waktu mana ni? Waktu nak berhadapan dengan sakaratul maut. Makna datang pertolongan dari Allah untuk membantu kita. Bantu siapa ni? Bantu hati kita, diri kita, roh kita, supaya jangan takut, jangan bersedih, bahkan bergembiralah. Lepas ni nak jumpa Allah dah, lepas ni nak masuk syurga dah. Ni siapa yang tolong ni? Hamba Allah. Malaikat ke siapa-siapa mari, malaikat dalam ayat Quran ni. Dia akan tolong kita meneguhkan pendirian kita sewaktu di saat akhir. Ingat tak yang dulu kita pernah cerita kan, bila ke hospital kan, ada cerita kan? Hospital ni banyak setan, banyak iblis. Ada cerita tak? Lain kot. Asal ni dah. Dah. Ya. Hari tu kat situ kot. Tak tahulah, banyak tempat kot. Asal kat ibu-ibu dah. Saya kalau cerita bab mati ni kat ibu-ibu lah. Akan. Tak. Sebab kita duk mengadap orang tua je saya ni. Saya tak ngajar budak-budak dah, saya ngadap orang tua. Pergi masjid pun jumpa orang tua lah. Jumpa ayah-ayah, ibu-ibu saya jumpa. Okey, baik. Eloklah orang tua. Lagi hidup kamu ayah yang meninggal pun 27. Sudah lah saya jauh lagi. Baik ni.
Dekat hospital tu, tak banyak iblis tu. Oh, seorang lagi. Dekat hospital tu banyak iblis. Kita duk ingat setan ni banyaklah jamban. Banyak dekat kedai. Tak, dekat kedai. Kalau lah tandas itu kita fahamlah tempat kotor. Kena tipu kita dengan dajjal akhir zaman ni, kita letak tandas dalam rumah. Orang tua dulu letak tandas di luar, tapi kita dalam bilik tu, bukan dalam rumah, dalam bilik ni. Maknanya rumah setan tu tepi kita je. Sebab tu ulama kita kontemporer ni ajar juga tutup pintu. Tutup pintu, jangan biar terbuka jamban dalam rumah kita tu. Baik. Ataupun di kedai-kedai. Syaitan banyak bertenggek di kedai-kedai. Tempat lepak dia ni. Kalau tadi tempat kotor. Yang kedua tempatnya di kedai. Tak kira lah shopping mall ke kedai runcit ke kedai makan lah banyak kat Kuala ni. Untuk apa? Antaranya untuk menggoda peniaga tipu dayanya. Sukatan timbangannya. Harga sekilo tarik satu. Turun ke bawah. Lepas tu jual harga sekilo tapi yang berat yang bagi tu 950 gram. Tarik sikit-sikit, dapat 10 orang tarik dapat sekilo balik, contoh dah. Itu menipu dari sudut timbangan. Ataupun menipu banyak-banyak cara lah, banyak helah lah, tipu daya di kedai tu. Ya, antara minal kabair, dosa-dosa besar. Ataupun menggoda orang yang membeli supaya membazir, memboroh dan sebagainya. Lepas tu tak masuk lagi lah bab pakaian apa semua tu semua. Ustaz, dalam rumah tu kita ada bilik air je, tak ada tempat tandas tu, tak apa ke buka bilik? Bilik air saja. Bilik air saja. Mana tu tak apa. Tapi elok tutup lah, sama juga. Kalau kita nak kencing mesti tu juga kalau emergency tak. Tapi senang lah Ustaz, kalau nak ambil wuduk kan, wuduk dah terkentut kan, nak boleh masuk ambil balik. Tutup lah. Eloknya tu tak tutup lah. Jangan biar bilik basah ni. Bilik basah. Pada saya senang. Kalau kita ni buka ambil air wuduk balik. Kadang-kadang kita kena elok pakai ada air wuduk kat badan kita kan. Memang elok. Baik. Kalau tu kat kedai, jelas kat kedai ni sebab apa? Satu lagi tadi di rumah sakit, di hospital. Indonesia panggil rumah sakit. Hospital ni banyak orang sakit situ. Banyak orang dekat nak mati pun situ. Mati kat hospital pun banyak. Jadi bila orang mati kat hospital ni dan orang sakit kat hospital, bila dalam keadaan sakit, sebenarnya kita lemah rohani dan jasmani. Jasmani tu memang sakit dah, lemah kat situ. Rohani pun turut lemah. Bila lemah senang benda tu datang. Ada orang saya jumpa dalam bulan lepas main badminton sekali dengan saya lah. Macam mana abang lama tak nampak? Setahun tak nampak. Accident Ustaz. Lepas accident tu dia cerita lah. Saya tak boleh nak bangun. Cerita dia tak bangun. Macam-macam saya kena Ustaz kat hospital. Dia kata mengigau tu tak kira lah. Saya nampak benda hitam tu datang. Habislah kamu. Matilah kamu. Tengok orang sebelah tu mati. Sebab dia nampak hitam orang ni. Dia kat ward apa panggil tu? Yang kritikal tu. Bukan ICU. Yang kritikal. ICU ICU lah. Kalau kecemasan ni orang yang tiba-tiba datang kan. Ni memang dia duduk sebulan, memang kau jaga rapi punya. ICU lah kan. ICU kecemasan lain. Dia masuk situ, maknanya dia tak boleh nak bangun sebulan, sebelah tak boleh nak ni dah. Dia tengok, dia nampak lembaga hitam pergi kat katil orang tu. Pergi kat katil orang ni, orang ni mati. Dia tengok orang tu mati. Kata, Ustaz kalau orang nak mati, jangan cerita lah Ustaz. Tak gamar nak cerita, dia kata. Takut sungguh. Hospital mana ni risau? Mana-mana ni nak sebut dia dalam keadaan sakit dan dia dekat nak mati. Tapi Allah selamatkan dia. Tapi nak suruh cerita tu sampai kat kita hari ni. Saya kata, apa yang abang cerita ni sama sebiji apa saya duk mengajar kat masjid-masjid, saya kata. Semua tu ada dalam kitab, saya kata. Maknanya akan datang dengan lembaga putih ataupun hitam kan. Maknanya kat hospital ni siapa yang semayang? Siapa yang orang sakit semayang? Nak jumpa orang sakit yang semayang payah.
Mana tak semayang terus. Mana rohani dia out. Dah lah lemah dah situ. Lepas tu mana dia punya pengharapan dengan Tuhan apa semua tak ada. ICU macam mana dia nak tayang? Itulah kena semayang. Siapa yang semayang ni? Orang sakit. Dia sedar. Saudara mara lah hak jaga tu kena tolong ambil semayang kat dia. Bukan star. Star ni dia merah buat. Dia bukan tolong. ICU tak boleh dekat. Nah, dia tengok keadaan. Nah, maknanya di situ, tolong ambilkan air semayang semampu mungkin. Nah, tengok atas penjagaan macam mana nak kategori dia. Kalau dia tak sedar lain cerita. Mana semayang tu tetap kena buat. Kan ada kan? Semayang berdiri, semayang tidur, semayang baring. Mana baring tu sakit. Okey, itu satu situasi. Dia nak sebutnya, bila dalam keadaan melemah, memang ada iblis yang akan datang untuk kacau. Dia kata macam-macam lah meracau. Tengok duduk atas tu, duduk sebelah. Dia kata dia kata sebut lembaga hitam lah. Mana iblis lah tu. Untuk menggoda kita di saat akhir. Di saat akhir. Sebab tu tadi, innal ladzina qalu rabbuna. Kalau kamu sebut Tuhan kamu tu Allah, teguh pendirian kamu. Nanti lembaga tu akan datang berupa dengan orang yang kita percayai. Siapa? Mak ayah kita ke? Kalau saya duduk ceramah biasa kan, Ustaz Kazim ke mari tak? Kita duduk ikut kat Ustaz Kazim lah. Dia ikon lah kita kata. Contoh mudah lah. Ustaz Kazim datang. Yuk, tak ada. Allah tu tak ada. Tok guru kita kata, kita pun percaya. Kalau tak teguh pendirian, angguk kita kafir, kita mati waktu tu juga. Siapa datang tu? Iblis tadilah yang berupa dengan orang. Baik. Itulah saat akhir ni kalau kita betul jaga akidah kita, insya-Allah atau Allah jagalah. Sebab tu disebut tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Kalau betul ya kita kata Tuhan kita ni Allah dan kita teguh pendirian kita, maka Allah akan datangkan malaikat turun beritahu jangan takut, jangan sedih, bahkan bergembiralah, wa abshiru, bergembiralah. Bil jannah, dengan syurga yang Allah telah janjikan. Mana siapa tolong? Siapa tolong ni? Allah. Malaikat awak marilah. Allah tolong melalui jalan malaikat. Kalau awak dulu orang mati dekat rumah, sekarang ni mati dekat hospital. Itu antara fitnah dia ni. Saudara mara tak boleh nak dekat apa semua tadi. Kalau kat rumah saudara mara duduk keliling lah. Dia tak mati seorang-seorang. Jadi kalau saudara mara duduk ada ni, dia jaga sungguh. Dia akan jagalah. Bukan jaga sungguh, dia akan jagalah. Perhati, tengok macam mana keadaan. Kalau hospital, kalau yang boleh ada duduk sebelah tu tak apa. Kalau yang tak boleh langsung ni. Yang itulah yang kita kata, kalau tak teguh pendirian kita, nayalah. Habis dah. Sebab tu yang penamat ni penting. Macam mana pun kita bermula, nak kiranya contoh lah, kita kena Iqra umur 21. Macam mana pun kita bermula, yang penting penamat tu. Pengakhiran kita tu macam mana. Macam orang lumba lari lah. Dia start lewat ke tak kira, yang penting sampai. Dia speed macam mana, yang penting dia sampai dulu kat garisan penamat, ataupun dia sampai ke garisan penamat dengan berjayanya. Baik. Mengenai firman Allah di atas, Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan bahawa Mujahid berkata, yang demikian itu adalah pada saat kematian. Tapi kan, ada orang baca ayat ni di pentas ceramah politik lah saya sebut ni. Sedangkan ayat ni dia nak konteks dia pada nak menghadapi kematian. Tapi dikata jalan lurus tu daripada parti kami lah maksudnya. Tak kira mana-mana parti ni semua ada. Kalau ustaz ceramah sedap lah, dia guna dalil kan. Tapi itulah konteks tu. Sebab tu saya kata kadang-kadang kita kena perhati juga, terutama ustaz-ustaz macam saya lah kan. Kalau kita nak ceramah, kalau boleh ayat Quran tu ada konteks yang tepat lah. Ada konteks yang tepat. Kalau tak tepat, dia akan jadi macam kita panggil liberal lah. Ni nak faham liberal. Liberal ni bukan tak pakai kopiah. Liberal ni adalah menafsirkan ayat Quran, menafsirkan hadis ikut kepala sendiri. Dia tak ikut kaedah yang ditetapkan oleh ulama. Ayat ni cerita tentang apa? Ayat ni cerita tentang apa? Jadi kalau boleh nak sebut petah politik, nak suruh ingatkan mati. Kalau kita nak mati baik, ni cara dia. Tu tak apa sebut macam tu. Tapi kalau nak suruh jalan lurus tu jalan parti, tak kena lah.
Dia bukan macam tu maksud dia. Tapi jalan lurus, ingat kepada Allah. Maka kita buat kebaikan sama-sama. Sebab kalau kita nak mati baik, antara isyarat tanda nak mati baik, Allah datangkan pertolongan yang akan meneguhkan hati kita, mententeramkan jiwa kita di saat-saat yang akhir tu. Supaya jangan takut, jangan bersedih, gembira, bahkan bergembiralah dan bersangka baiklah pada Allah. Baik. Jadi ayat Quran ataupun hadis Nabi dua ni perlu kepada melihat kepada penafsiran ataupun syarah yang dikemukakan oleh para ulama. Bukan kita buka Quran, tengok terjemahan, lepas tu kita buat sendiri, kepala otak sendiri. Tak boleh, dia ada kaedah dia. Jadi kalau liberal tadi apa dia? Dia membaca nas agama, lalu dia menafsirkan tidak mengikut kaedah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Dia tafsir sendiri. Yang ini sebenarnya liberal ni asal daripada gereja. Gereja, golongan Protestan. Dia tak setuju dengan hak Protestan tu, Ortodok punya ni. Jadi keluar mazhab Protestan tu. Dia tak setuju dengan Ortodok ni, apa-apa pun kena penjelasan daripada pihak paderi dia, gereja lah maknanya. Jadi menyebabkan dia rasa semua benda tak boleh buat. Maka ada mazhab Protestan baru ni. Bukan baru, kemudian lepas tu. Maknanya apa dia? Menempelak gereja punya penafsiran, semata-mata dia je yang betul. Jadi dia pun buat cara lain. Jadi cara lain itu disebut sebagai liberal awal lagi. Maknanya liberalisasi pada umumnya bebas. Bebas, membebaskan diri daripada cengkaman gereja asalnya lah. Liberal, kalau disebut Islam liberal ni menggunakan nas agama tapi menafsirkan secara bebas tanpa ngikut kaedah. Maknanya peranan hawa nafsu dah di situ. Yang inilah yang disebut sebagai orang yang menjual agama. Orang jual agama ni bukan orang jual baca Al-Quran, tiup, lepas tu RM10 satu, siapa nak. Itu bukan jual agama tu. Tu khidmat lain. Ataupun orang azan. Ataupun orang mengajar. Ambil duit, sagu hati apa semua. Itu bukan jual agama. Yang kata jual agama, dia guna ayat Quran, dia guna hadis untuk dunia dia. Dengan cara hawa nafsu untuk dunia. Itu bezanya. Baik. Jadi ayat tadi berhubung dengan kematian. Baik. Huraian tak apa, cuma kena sebut. Kalau kita jadi ustaz ni, kena sebut konteks dulu. Lepas tu baru kita boleh kait dengan apa yang kita nak sebutkan. Tak apa, tapi kalau kita hurai tu ayat Quran ni cerita tentang ni. Tanpa kita merujuk tafsir, itu yang kita bimbang. Itu yang kita bimbang. Sebab kita ni bukan mufassir. Bukan ulama tafsir kita ni. Kita ni ustaz aja. Baik. Hal yang sama diriwayatkan daripada Sufyan, dia menyatakan disampaikan kepadanya 3 berita gembira, iaitu ketika kematian, ketika keluar dari kubur dan ketika masa menunggu. 3 berita gembira. Kita sebut kita apa dah? Bushra. Wa abshiru. Bashar. Basyariah, ada nama Basyariah. Bushra. Hari tu saya sebut apa dia? Selawat Bushra ada. Ada ingat tak? Ada. Lahumul atas tu. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka itu berita gembira dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Siapa yang bagi berita gembira ni? Allah. Melalui siapa? Melalui makhluk-makhluk dia lah, siapa-siapa lah. Berita gembira. Maknanya ini pertolongan daripada Allah untuk meneguhkan kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Ada ingat? Muhammadin sahibil busyra. Ni, selawat ni, ibu-ibu tolong amal lah. Sebab saya pun dah amal. Saya memang dapat berita gembira sungguh. Dalam saya sebut dah, cari lain YouTube je. Saya dapat ni daripada seorang habib. Masa kami pergi umrah tu, kalau kita pergi travel dah, saya kadang awalnya kami ni duk kata je kat dia. Kat kami lah kebanyakan. Pergi travel,
kita pergi travel, bila dalam bas tu duduk menunggu-nunggu tu, antara perjalanan tu, biasanya ustaz ceramah kat depan kan. Ustaz tazkirah, bagi cerita tempat ni. Ustaz tu ada ceramah, tapi daripada ceramah dia tu, kalau 100%, dah 60 ceramah, 40 ni selawat je. 40 ni selawat je. Dan lekat dalam kepala. Dia macam ijazah dekat kami tu. Ya direct dah. Selawat. Nampak kami dah tua ni. Dia banyak-banyak kali macam selawat. Ni. Ulang je lah. Buka handset, ulang. Macam tu je saya dah buat. Anak saya 5 orang tu, semua boleh buat. Kecuali hak bongsu lah. Bongsu ni bercakap baru 2 tahun lebih. Memanglah. Kecil umur ni 4 tahun kan pandai dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana, untuk ahli kami dan keluarga dan anak-anak kami, wa jami'i masyaikhina dan para masyaikh kami, wa muallimina dan para guru kami, wa talabatana wa talibatina, pelajar lelaki kami dan pelajar perempuan kami, min yaumina pada hari ini, hadza ila yaumil akhirah, sampailah kepada hari akhirah. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad, sampaikanlah kepada kami berita-berita gembira. Kepada siapa? Kepada ahli kami, keluarga kami. Ahli itu makna termasuk kawan-kawan kita lah, ahli keluarga kami lah, terutamanya anak-anak kami, kawan kerabat kami, masyaikh syekh kami, guru kami, anak-anak murid kami. Mana merangkumi. Kalau orang belajar kat merangkumi satu sekolah tu semua. Satu ekosistem pendidikan tu, daripada mak bapaknya, anaknya, anak muridnya, apa lagi? Gurunya, semua didoakan dengan berkat selawat tadi. Semualah bagi berita gembira. Ni nak sebut ceritanya, saya pernah lah buat test tak. Memang jadi sungguh. Saya test nak bertanding nak bertanding bola tampar tak. Saya ni coach bola tampar. Jadi saya ajar budak bola tampar. Jadi ada tahun lepas kami kalah dengan Johan daerah. Kami kalah separuh akhir. Tapi waktu suku akhir tu kami jumpa dengan Johan daerah tahun lepas tu. Menang. Saya punya selawat, budak-budak tak tahulah, budak-budak cara budak. Kita ni nak cuba amal lah. Memang menang sungguh. Menang dengan juara hak tahun lepas. Tapi menang. Lepas tu bila game seterusnya saya tak selawat. Menang kita. Menang dengan Johan ni. Kalah situ lah. Masa lawan tu punya hebat lah kan. Tapi bila masuk tu lesu jadinya. Itu maknanya berjaya lah kita punya eksperimen tu. Kita punya ni ada dah. Ada dia punya kesan tu. Itu baru satu. Itu contoh simple sangat lah dalam kehidupan. Banyak lagi benda lain. Anak nak berjaya ke, nak dapatkan khabar itu. Jadi busyra. Selawat busyra. Tengok dalam YouTube tulis selawat busyra. Cari, amalkanlah sebanyak-banyaknya. Pendek je. Kalau ada orang sakit sebelah, kalau ada orang sakit apa semua, ni antara selawat yang boleh kita semua mudah-mudahan dapat berita gembira kesembuhan dia, dimudahkan urusan dia. Apa dia? Boleh. Selawat jauh dekat tak ada masalah. Doa pun sama, jauh dekat. Sebab kita bukan nak selawat ke orang tu, selawat ke Tuhan. Selawat kita mohon pada Allah, maka Allah sampailah kepada siapa-siapa. Allah ni tak berjarak. Tak payah ada wuduk pun tak apa kan? Selawat, istighfar, kata tadi baru sebut. Kan elok ada wuduk kan? Dah tak jawab lah tu, sudahlah. Baik. Jadi 3 berita gembira tadi apa dia? Ketika kematian, ketika keluar daripada kubur, dan ketika masa menunggu. Ketika kematian, mana nak mati. Berita gembira, tolong. Yang kedua, ketika di alam, ketika keluar dari kubur, mana bangkit nak ke padang mahsyar. Macam mana cara kita berjalan ke padang mahsyar. Satu lagi, ketika masa menunggu. Nunggu apa ni? Menunggu hisab tu lama. Ada kan kita pernah cerita kan, bayangkan menunggu masa hisab ni. Menunggu masa nak hisab, Allah nak suruh timbang amal kita ni. Lebih lama daripada masa kita duduk atas dunia ni.
Ya, satu hari 1000 tahun. Akhirat. Kita duduk di padang mahsyar tanpa ada apa-apa tu, ulama kata 40 masa. Tak tahu 40 hari ke, 40 tahun ke, tak tahu. 40 bulan ke, kalau kira disebut kira masanya 40. Sebab tu ada orang sampai lemah dengan air peluh dia sendiri. Itu ikut amalan lah. Duk mencari. Bila lama sangat, dia macam terbiar macam tu. Bila lama sangat, lepas tu mula nak cari Nabi tu. Nabi Adam apa semua. Aku tak boleh, aku ada dosa dengan Tuhan. Lah jumpa Nabi atas bukit. Nak start minta syafaat, nak suruh mula timbangan amal. Itulah tu. Jadi masa menunggu tu, kalau ada berita gembira, maknanya di situ ada penjagaan. Kita tak terbiar begitu saja. Nak sebut cerita apa dia, bumi kan, bila kiamat kan disebut kan, bumi akan digulung, dilipat kan, akan digulung. Betul, sekarang ni hancur kejap, dan bumi akan, istilah yang paling ni, digulung dan disandar di tiang arash. Istilah dia gitu. Bukan hancur bila husnul. Tak. Dia tak sebut pun macam bumi ni meletup. Tidak. Hancur tu hancur gempa bumi. Tapi bukan kata planet bumi kita ni meletup. Saya nak sebut ni, nak kait dengan tipu daya Dajjal atas ilmu yang kita dapat, sehingga kan kita macam tak boleh nak terbuka dengan pendapat lain. Sedangkan dalam tafsir semua menyatakan, hampir semualah ulama-ulama hak dulu, dia sebut bumi ni berbentuk hamparan. Ni mula nak teori konspirasi macam-macam lah ni. Tapi kalau kita tengok jelas, bumi dan langit digulung, lepas tu letak dekat tiang arash. Ni bila kiamat. Bila kiamat berlaku. Lepas tu dihampar kembali untuk mahsyar pula, untuk padang mahsyar pula. Yang ni cerita besar lah ni, cerita yang tidak ada gambaran dalam otak kita lah. Cuma ayat tu jelas. Cuma ada hak ulama kontemporer ni, sebab nak suruh tally dengan ilmu hak adalah ni, ilmu sains yang kita dapat sekarang ni, bahawa bumi tu bila kita berdiri nampak macam hamparan, tapi sebenarnya dia berbentuk sfera, bukan bulat sfera. Bulat lain, bulat ni kepek lah. Tapi dalam Quran sebut dilipat, digulung. Benda sfera nak lepak macam mana? Nak kena uli dulu. Nak kena uli macam tepung kan, macam doh bulat tu, nak suruh lepel balik kena uli dulu. Ya ke? Tak apalah, Allah boleh buat apa saja. Ayat yang keluar daripada tok guru saya, dia kebut. Tak lama dah bumi nak kena gulung dah ni. Maknanya nak kiamat dah tu. Dia kata istilah dia tetap guna istilah gulung. Tapi saya kait apa? Dengan tipu daya Dajjal ni. Dia kata bumi ni sfera. Ala kulli hal, benda tu tak termasuk dalam iman kita lah. Tak termasuk dalam benda iman. Kena iman ni Tuhan Allah, kekuasaannya dan sebagainya. Tapi tipu daya tu ada. Sebab dia, tipu daya Dajjal ni menjadi sistem kehidupan. Sistem kehidupan. Kalau kita dapat bebas daripada sistem kehidupan. Contoh sistem apa dia? Tak boleh tak ada telefon. Tak boleh. Sekarang ni kena ada kereta, kena ada aircon. Kalau kita lari daripada sistem kehidupan ni, kita akan dapat satu kehidupan yang berbeza. Bahasa mudahnya duduk lautan. Tak berkait dengan orang, tak jumpa mikrofon, tak jumpa handset, internet. Kita akan memulihkan balik badan kita dan pemikiran kita sesuai dengan sebenar. Tapi sebab kita banyak input yang masuk, dan input tu pula kita terima dia macam akidah. Payah ni nak terima ni. Ni payah, susah nak terima. Sebab kita dah daripada dulu lagi dah anggap macam tu. Confuse. Jangan jadi confuse.
Dia akan jadi confused. Memang di akhir zaman dia begitu. Dalam hadis Nabi tak ada tanda akhir zaman pun sebut. Nah, memang orang akan ingat hak betul tu salah, hak salah tu betul. Itulah, jangan kita anggap orang menipu. Dah. Memang menipu sungguh, satu sistem ni menipu dah. Contoh macam duit. Duit pun kalau kita ikut kaedah sebenar, duit ni asalnya daripada emas. Betul? Ganti kepada emas. Jual beli kita asal tukaran dia sama ada tukar barang dengan barang ataupun tukar barang dengan emas. Sebab emas tu dianggap benda berharga. Tak ada emas, batu permata. Cerita asalnya. Tapi benda emas ni kalau nak bawa berat. Ni, saya nak beli. Ni, jongkok emas ni, 2 kilo. Nak bawa. Kena rompak. Maka asalnya diguna ganti dengan CJ. CJ pengesahan. Dia ada emas 2 ketul. Tapi cuma emas tu dia simpan kat bank. Jadi bank tu bawa keluar CJ. Lama-lama CJ tu jadi duit. Asalnya daripada pecahan emas tu kan. Ini asal dia. Panggil wang fiat. Duit kertas ni. Asalnya daripada emas. Tapi tipu daya yang berlaku, duit yang keluar ni tak berasaskan emas dah. Menyebabkan banyaklah tipu daya di situ. Apatah lagi kita sekarang lagi lah tak guna duit pun. Guna Bitcoin. guna ni scan. Ada duit je. Nilai hanya angka saja. Kita bermain dengan angka saja. Tidak ada kertas. Itulah keadaan zaman. Dan sebut sekarang ni bila kita tengok apa yang ada atas muka bumi ni kan, penuh complicatednya. Tapi bila kita naik kapal terbang, tak nampak apa dah. Yang kita nampak luahnya terbentang, Allah Maha Besarnya. Tu yang nampak. Tak nampak dah ni kecil-kecil. Masa kita duduk bawah ni nampak banyaknya atas meja, selabut Bon dia bawah atas meja, belum kat rumah lagi. Belum alam kereta lagi. Nah, banyak. Belum lagi cerita bab menteri ni, hak ni lagi, hak ni ketua kampung ni. Banyak yang cerita kita. Lepas tu masalah anak lagi tu lain. Banyak. Tapi bila naik atas, tak nampak apa dah bawah tu. Dah. Rumah kita nak atap pun tak nampak. Tak nampak dah. Tak nampak naik atas. Naik ke terbang naik atas. Turun naik atas. Hanya kita nampak apa dia? Luahnya terbentang, betul? Kita nampak terbentang je. Hamparan. Kalau pemikiran kita pun begitu, kalau kita tak terkongkong dengan ruangan yang sempit ini, kalau tengok ruang sempit, Allah, langsing, ni. Tu ruangan sempit, mana otak kita fikir. Tapi kalau kita naik tinggi sikit, maka kita akan melihat, kita nampak Allah je lah, tak nampak dak lain. Nampak Tuhan seorang-seorang masa dalam luar tu. Ingat itu. Ingat takut. Dia ni. Ada betul ada jenis gitu tak. Dia ni sebut hak duduk tepi tingkat lah, tengok orang tengok tak nampak. Goncang sikit tu dia buat Allah. Tapi begitulah kalau kita berfikir aras tinggi, betul tak? Kita akan melihat semuanya itu dengan kepandangan apa dia? Besarnya, luahnya, apa lagi? Bijaksananya Allah yang mengatur semua ini. Betul tak? Baik. Ibnu Abi Hatim Ibnu Mundah menuturkan bahawa Mujahid pun berkata, artinya janganlah kalian merasa takut untuk menghadapi kematian dan urusan akhirat. Jangan pula merasa sedih atas urusan dunia. Jangan sedih atas urusan dunia yang kalian tinggalkan berupa anak ke, keluarga ke, maupun hal agama. Kerana mereka akan menggantikan kalian untuk menguruskan semua itu. Jangan rusinglah bab tanah tu. Jangan bimbanglah surau tak ada orang nak jaga. Jangan bimbanglah pondok ni tak ada ustaz nak ni. Sebab ada tak? Bimbang hak kita sudahlah. Betul tak? Itu dia sebut dah situ betul. Jangan bimbang. Sebab tu kena fikir. Saya sebut bagi kiasah mudah dah tu. Bila kita naik tempat tinggi, tak nampak dah benda ni. Minta maaf lah kalau kelas saya memang saya ajak berfikir lah.
Kalau kelas fiqh ni halal, ni haram, tu mudah je. Ni tajwid ma'al sukun, ni kelas, tu kelas tajwid lah. Tapi kalau saya ajak fikir. Benda tu dah ada, ilmu alat dah ada, cuma nak suruh fikir. Baru kita nampak kebesaran Allah. Barulah ilmu-ilmu yang kita belajar lama ni dapat guna. Mana fikir itulah cara guna. Sebab tu Quran diberi kepada yang berakal, manusia. Dia tak bagi ke bukit, dia tak bagi ke binatang. Sebab apa? Mereka tak boleh nak proses. Sekarang ni kita mengajak cara memproses ayat-ayat Allah, sama ada ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat yang ada dalam Quran dan hadis Nabi. Ayat yang bertebaran ataupun ayat yang ada dalam kitab. Nak guna macam mana? Baik. Jadi benda tu kita akan tinggal. Bila tinggal, apa yang dalam hati kita, dalam diri kita, apa dia? Hanya ada kita dengan Tuhan. Baik. Beruntunglah kalau rohani kita dapat sedar awal benda ni. Jangan nak mati baru sedar. Tu Sayyidina Ali kata tu, ramai orang dia hidup tanya dia nak mati. Kan? Kan ayat dia kan? Bila dekat nak mati baru dia rasa hidup. Kan ada sebut dalam depan ni kan. Waktu hidup dia mati, tak sedar. Bila dia dekat nak mati baru dia hidup. Mana sedar tentang hakikat kehidupan. Mengenai ayat sama, Zaid bin Aslam, Ibnu Aslam menyatakan hal itu diberitahukan kepadanya ketika menghadapi kematian. Maknanya ayat kita baca tadi cerita bab kematian, ya. Ketika dalam kubur dan ketika hari kebangkitan, sesungguhnya dia berada di syurga, kegembiraan atas berita gembira itu tidak pernah lenyap di dalam hatinya. Mana ni? Sama juga. Zaid Aslam menambahkan lagi, seorang mukmin didatangi malaikat ketika menghadapi kematian. Lalu dikatakan kepadanya, jangan takut terhadap kematian yang menjemputmu. Saat itu maka lenyaplah rasa takutnya. Bila malaikat kata jangan takut, maka hilanglah takutnya. Jangan pula sedih atas dunia dan penghuninya. Jangan sedih nak tinggal, jangan sedih itu, jangan. Maka dan bergembiralah dengan syurga. Setelah itu dia meninggal dan Allah pun menyenangkan pandangannya. Segala urusan dia tu dimudahkan. Baik. Ibnu Mundah menuturkan riwayat daripada Katsir bin Ibnu Abi Katsir, seorang pembantu Ibnu Abbas, dia menyatakan sesungguhnya kepada setiap ahli syurga ditugaskan seorang malaikat. Setiap ahli syurga ditugaskan padanya seorang malaikat. Jika diberitahukan kepada mereka berita gembira berupa syurga, maka malaikat tersebut meletakkan tangan di atas hatinya. Jika tidak demikian, nescaya hatinya akan keluar melalui kepalanya kerana gembira sangat. Bila cerita kita ni, kamu lah, malaikat kata, kamu ni ahli syurga ni, kita punya gembira tu sampai nak tercabut hati, maksudnya gitulah. Jadi malaikat bertahan, tak nak bagi keluar. Ada keluar tu hati tu melompat gembira. Sebab itu kejayaan sebenar. Selamat. Segala yang kita dah usaha selama ni, itulah yang matlamat tempat destinasi akhirnya. Berhasil lah. Maknanya gembira sungguh. Macam budak. Dia macam tak sangka-sangka lah. Sebab kita dah menghadapi sebarang banyak kepayahan hidup atas dunia. Akhirnya dapat berita gembira syurga. Dia macam budak SPM yang tak lepas ke tahun ni. Dengar keadaan mereka PKP, mengaji kat rumah. Kita tengok result banyak. Ramai pula yang dapat A-nya. Tak sangka-sangka lah. Mengaji sendiri, dengan cikgu jarak jauh, PDP dia pun rumah. Tengok 8A, 9A, 8A. Ramai pula daripada sebelum sekolah biasa. Jadi gembira tu tak agak-agak. Saya tengok dalam video tu, sampai ada budak tu dipeluk pengetua dia. Pengetua tu garang, tapi punya saya tu tak kira dah, garang tak garang dipeluk juga. Tak sedar dah bila gembira ni. Dia macam generasi ni dia macam tak ada adat sikit. Sekarang ni dia tak ada segan. Tak ada adat, tak ada segan. Baik. Sa'id Ibn Jubair sikit lagi menuturkan, aku pernah membaca di sisi Nabi SAW ayat, wahai jiwa yang tenang. Lantas Sayyidina Abu Bakar pun berkata, yang demikian itu adalah yang baik. Kemudian Nabi pun bersabda,
sementara malaikat akan membacakan ayat tersebut pada saat kematian. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Baik. Al-Hasan pernah ditanya tentang ayat di atas. Dia menjawab, jika Allah ingin mencabut nyawa seorang mukmin, jiwa mereka tenang, akan merasa tenang dengan Allah, dan Allah pun merasa tenang dengannya. Ya, maknanya saling redha, meredai dah ni. Ya, baik. Redha ni apa maksud redha? Puas hati. Ayat-ayat mudah Redha ni puas hati. Tenang, relax. Contoh kita ada anak tak? Kita redalah dia jaga kebun kita. Kita puas hati. Mana kita tak nak tanya banyak dah. Bila kita serahkan dia tu, dia boleh urus dah tu. Tak ada kata, ni dah hubung baju lah. Ni dah pagar dah pasal lah. Tu pusing lagi tu. Tapi bila kita redha, mana serah, ni pandai dia buat, serah dah. Itu serah. Redha ni puas hati dah. Allah puas hati dengan kita, kita puas hati dengan Allah. Itu ayat yang keadaan yang kemuncak ketika saat kematian. Saling meredai. Allah redha kita jadi hamba-Nya, kita redha. Raditu billahi rabba. Kan? Bil Islam wa bil Islami dina. Nah, ayat itulah. Dalam al-Masyakh Masyakhah al-Baghdadiyah, Al-Hafiz As-Salafi menyatakan bahawa dirinya pernah mendengar Abu Sa'id Al-Hasan ibni Ali Al-Wa'iz menuturkan, aku pernah mendengar ayahku berkata, aku pernah membaca sebahagian buku yang menyatakan bahawa sesungguhnya Allah menampakkan telapak tangan malaikat maut tulisan Bismillahirrahmanirrahim yang ditulis dengan cahaya. Kemudian dia diperintahkan untuk membentangkan tapak tangannya itu kepada seorang arif saat kematiannya dan memperlihatkan tulisan tersebut kepadanya. Jika roh orang arif tersebut melihatnya, nescaya rohnya akan terbang dengan cepat melebihi kecepatan kelipan mata. Ni arif ni, orang arif. Arif apa ni? Arif billah. Bukan ulama ni, arif billah. Arif billah ni istilah ulama tasawuf sufi. Arif billah makna dia kenal Tuhan. Arif ni maknanya kenal, tahu selok-belok kan. Makna dia dekat dengan Tuhan lah ni. Seorang arif, maknanya arif billah. Malaikat maut mari tunjuk tapak tangan dia, Bismillahirrahmanirrahim, roh dia tu keluar. Dia tak melalui kaedah biasa ni. Biasa tarik, ni dia keluar sendiri. Ni siapa ni? Special edition lah ni, VVIP. Kita jadi VIP tak apa dah. Ataupun jadi orang biasa yang selamat pun tak apa dah. VVIP ni golongan para aulia illah dah ni, orang-orang soleh. Kita ni dapat jadi soleh, dapat jadi wali kecil pun tak apa dah. Tak jadi wali besar, wali kecil. Mana wali kecil? Wali kecil ni buat yang Allah suruh, tinggal Allah larang, jadi wali lah. Tak suruh berzikir banyak berapa ribu pun, buat hak disuruh, tinggal lah. Ibu-ibu mudah lagi. Tak payah berzikir, tak payah nak mengaji Quran sangat. Tak pada suami, settle. Tu je. Kadang-kadang suruh bawa beria, suruh datang mari masjid, tapi suami kat rumah tinggal macam tu. Anak tinggal. Betul ni cerita. Sebab ada pahaman sesat. Sesat tu kan. Beria bawa anak kecil pergi masjid, semayang semua. Tapi apa dia? Hak wajib tu. Hak wajib tu dia tinggal. Hak mengaji ni. Bukan hak mengaji wajib Ni mengaji tak bagi. Masjid datang semayang, bawa anak kecil. Tapi anak kecil pun ganggu orang pula. Tu tanda tak berkat mudah kita tu. Dah bawa anak kecil, lepas tu kacau orang pula. Kacau orang semayang tu dosa. Bawa datang masjid sunat. Tapi bila kacau orang dosa. Antara sunat dengan dosa tu mana kena utama? Dosa lah kena utamanya, elakkan. Maka tak payah bawalah anak tu. Tapi kalau tak bawa, anak kat rumah pula, mana tak payah datang. Sunat muakkad untuk bukan sunat muakkad kan? Untuk berjemaah ni pada orang lelaki je, bukan perempuan. Perempuan Nabi kata jangan halang. Kan ayat dia jangan halang. Tapi Nabi tak suruh. Tapi Nabi kata jangan maknanya boleh pergi.
Tapi tidak utama seperti laki-laki. Sebab laki-laki bila dia pergi, dia membawa bukan diri dia saja. Bila laki-laki pergi bawa tu, pergi berjemaah, dia menyelamatkan diri dia, keluarga dia dan masyarakat dia. Ada satu kisah nak tutup. Ada seorang lelaki, dia ni memang hatinya memang terpaut dengan masjid lah. Kan ada 7 golongan yang selamat dinaungi tu kan. Ar-rijalu apa lagi? Apa tu tengok. Lelaki pemuda yang terpaut, muallaqun qulubuhum fil masajid. Muallaq, terlekat kan. Baik. Dia ni memang semayang kat masjid. Kalau tak semayang kat masjid, bagi dia tak sah. Bagi dia lah tak sah. Maksudnya tak puas lah. Suatu hari hujan lebat. Hujan lebat ni, kalau dalam mazhab Syafi'i, antara yang kita kata lesen lah ataupun uzur yang dibenarkan supaya tak datang masjid lah. Tapi dia nak pergi juga tak puas lah. Lewat sikit pun dia pergi juga. Hujan pergilah. Maka dia berjalan. Keluar daripada rumah. Jatuh. Habislah baju dia. Balik rumah tukar. Tukar. Balik rumah tu tukar. Kata, itulah hujan ni sampai kat rumah sudah lah. Ada bisikan lah. Maka, tapi dia lawan juga. Kali kedua dia pergi, jalan, dia dah ngelak dah lubang-lubang tu. Lagi depan, tengok jatuh longkang pula. Jatuh pula kali kedua. Balik semula, nak sampai dah tu. Tengah jalan dah tu. Balik semula. Jadi ibu-ibu kat situ kan. Itu longkang tu. Macam bayangkan baju tu kan depan. Dalam pula tu. Balik tukar baju pula. Baju tak banyak dah ni. Orang dulu bukan macam kita 2 almari. Kita ni 2-3 helai baju. Tak sama. Nah, baju kita saja, bukan baju termasuk baju suami Baju saya sebut ni hak saya lah. Saya 2 baju, 2 almari. Bini saya 2 almari Tu masa tu betul tak cukup lagi tu. Ada hari-hari Shopee. Raca lah. Baik. Balik. Kali ketiga datang, dekat dah. Dapat pintu pagar. Jatuh lagi kali ketiga. Tapi kali ketiga jatuh ni ada tangan sambut dia. Tak bagi jatuh. Dia kata, ya Allah, ada pertolongan. Ada pertolongan. Pertolongan. Kamu ni siapa tolong aku ni? Lepas tu dia kata, tak apalah. Aku buat kerja aku, kamu buat kerja mu. Gilah semayang. Gilah semayang. Tak apalah. Dia kata, demi Allah, kamu siapa? Tolong aku baik sangat ni. Kata, aku ni syaitan. Yang dengar dah masjid. Jangan pecah sangat. Tunggu dulu, relax dulu. Orang tak tahu ni dia kita tak excited lagi. Jadi aku ni syaitan. Syaitan tolong orang buat baik nak semayang. Tak. Kamu tahu tak? Kamu jatuh kali pertama tu, Allah ampunkan seluruh dosa kamu. Jatuh kali kedua tu, Allah ampunkan seluruh ahli keluarga kamu. Kalau kamu jatuh lagi, ni satu kampung Allah ampun nanti. Tu yang tahan tu. Syaitan ni tak lagi buat baik. Sebab tu saya sebut tadi, syaitan kalau buat baik bukannya, tapi dia nak halang benda yang lebih besar. Baik. Nak tunjuk apa dia? Orang lelaki kalau dia pergi masjid bukan seorang-seorang dia. Dia bawa diri dia, keluarga dia dan masyarakat. Sebab tu Nabi ancam nak bakar orang tak pergi semayang jemaah ni. Tapi orang lelaki bukan orang perempuan. Jadi orang lelaki dah pergi tunaikan tanggungjawab dia tadi. Orang perempuan tolong selesaikan hak mana hak dia tak boleh nak buat tu. Maknanya itu peranan lelaki dan perempuan. Jangan buat sama. Ni nak suruh orang lelaki juga jemur kain. Marah tu. Tolong tak apa, tapi jangan suruh. Dia beza tu. Tak setuju sudah. Jangan lawan Tok Guru. Tak, tolong ya. Nabi tolong. Istilah dia. Tapi sekarang zaman moden ni dia paksakan. Sedangkan time baki kereta, orang perempuan duduk diam. Time itu ni. Maknanya masing-masing ada hak asalnya. Dah suami pegang tanya orang jawab berat dah. Allah bagi otak orang lelaki ni dia fikir besar-besar je. Tapi fikir kecil-kecil dia tak terlepas. Dia terlepas. Spender dia tahu tak mana. Ingatnya orang perempuan. Betul tak? Jadi Allah dah lengkapkan benda tu. Jadi ambil peranan masing-masing. Jangan langkah. Orang lelaki jangan ambil peranan perempuan.
Tolong tak apa. Nah, tolong tak apa. Tolong tu sunat saling mententeramkan. Saling sayang menyayang atas dasar kasih sayang. Betul tak? Ada suami misali. Nah, cukup lah tu. 12 suku tu. Tapi pelik 12 suku tak ada bunyi loceng. Biasa ada bunyi loceng. Nanti beli Kita simpan ni Zuhair Al-Hakam. Bukan ayat ni. Bawah dah. Sila. Surat 38 dah. 38 atas tak? Hadis marfu' Ibnu Abbas. Okey. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Baik, kita subuh selawat bersyuruk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya ijazahkan untuk diamalkan insya-Allah. semua dapat dah.